Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi kita dalam kelas Tauhid, okey, bersama dengan Ustazah Asma. Okey, untuk makluman semua, ini adalah video yang Ustazah sediakan bagi murid yang tidak dapat mengikuti kelas online pada hari semalam. Okey, insya-Allah Ustazah harap dapat memberi manfaat dan dapat memberi panduan kepada kamu untuk memahami dan mengetahui apa yang telah kita belajar semalam. Okey. InsyaAllah hari ini kita akan sambung. Okey, kita akan sambung tajuk. Tajuk apa? Okey. Sebelum ni kita telah menyentuh tentang tajuk pengertian beriman kepada qada dan qadar. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pada bahagian unit 2 iaitu maksud beriman kepada qada dan qadar. Okey, insya-Allah. Okey. Okey. Boleh nampak ya? Saya paparkan di sini. Okey. Okey, kita akan menyentuh beberapa perkara, okey, untuk tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Maksud beriman kepada qada dan qadar. Okey, kita akan sentuh 6 perkara yang perlu kamu faham dan kamu kuasai. Okey, kamu jelas tentang ini. Okey, mudah-mudahan sedikit penerangan Ustazah ini dapat memberikan kamu lebih jelas tentang apa yang kita nak belajar. Okey, insya-Allah. Okey, perkara pertama, okey, Ustazah nak terangkan beriman kepada qada dan qadar bermaksud mempercayai dan meyakini bahawa Allah telah menentukan sesuatu perkara dan melaksanakan mengikut ketentuannya. Itu yang kita perlu tahu dan faham. Okey? Maksudnya apa? Maksudnya beriman kepada qada dan qadar ni kita perlu percaya dan yakin bahawa Allah telah menentukan sesuatu perkara dan melaksanakan mengikut ketentuannya. Okey? Okey, yang seterusnya. Okey, perkara kedua. Setiap orang Islam wajib juga mempercayai bahawa setiap yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah yang termaktub sejak azali. Okey, dengan kata mudahnya, kita sebagai orang Islam ni maksudnya bukan kena lagi, kita kena wajib. Kita wajib percaya bahawa setiap yang berlaku pada diri kita dekat atas dunia ni adalah ketentuan daripada Allah yang termaktub sejak azali lagi. Sejak kita belum lahir ke dunia lagi, perkara ni Allah dah tulis. Okey, dah Allah tentukan yang mana ianya akan berlaku sekarang. Macam tu. Okey? Allah dah tentukan dah. Kita kena percaya dengan itu. Okey? Perkara ketiga, segala yang berlaku dalam alam ini sama ada baik ataupun buruk telah ditentukan oleh Allah dengan penuh keadilan tanpa sebarang kezaliman. Kita kena percaya dan yakin segala yang berlaku dalam alam ini sama ada baik ataupun buruk telah ditentukan oleh Allah. Okey, dengan penuh keadilan. Okey, maksudnya Allah ni adil. Jika Allah takdirkan kita ni menjadi seorang yang kaya, itu kira kita kena bersyukur dengan apa yang Allah beri. Sebab Allah mungkin tahu bila Allah beri kita kaya, kita dapat berkongsi kekayaan yang Allah beri tu, nikmat kekayaan yang Allah beri tu pada orang yang memerlukan. Okey? Dan sekiranya Allah menjadikan kita seorang yang miskin, bukan bermaksud Allah tu tak adil pada kita. Allah tu zalim pada kita. Tak. Mungkin Allah tahu. Sekiranya Allah bagi kita kaya, okey, contohnya Allah bagi kita ni berharta, kita banyak duit, tapi kita ni nanti akan jauh lagi dari Allah. Kita lupa yang Allah beri kita kekayaan untuk kita ni lebih banyak membantu orang yang memerlukan dekat luar sana, tapi kita tak gunakan sebaiknya. Kita tak gunakan nikmat yang Allah beri, nikmat kekayaan, nikmat kepandaian kita untuk kita share dengan orang sekeliling kita. Jadi kita kena percaya bahawa apa yang berlaku adalah dengan ketentuan daripada Allah dan Allah melakukan sesuatu tu dengan penuh keadilan tanpa sebarang kezaliman pun. Kadang-kadang kita sendiri yang zalim pada diri kita. Betul? Jadi kita kena sentiasa bersangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita pergi kepada perkara
yang keempat. Okey, perkara yang keempat, setiap manusia wajib berusaha, berikhtiar dan berdoa untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Okey? Sebagai manusia, sebagai seorang hamba Allah, kita dalam hidup ni pasti ada benda yang kita nak capai, betul? Kita nak ada impian kita. Jadi, apa yang perlu kita buat? Kita kena berusaha, berikhtiar dengan semampu kita, dan bila kita dah buat apa yang kita mampu buat, kita berserah pada Allah. Kita berdoa untuk Allah makbulkan apa yang kita nak. Dengan syarat kita mestilah berusaha. Jangan hanya kita berdoa tanpa ada usaha. Contoh, kan, kalau kita nak pandai dalam pelajaran, kita nak berjaya dalam pelajaran, kita kena usaha, kena rajin bertanya kalau kita tak faham. Okey? Kita kena kalau kita seorang yang mudah faham apa yang disampaikan oleh guru, kita share. Kita share ilmu yang kita dapat tu dengan kawan-kawan. Mungkin ada di antara kamu, ada di antara kawan-kawan kita yang mungkin Allah tak beri dia, maksudnya dia mungkin ambil masa sedikit untuk faham. Jadi kita berkongsi ilmu, kita ajar dia. Okey, kita beri manfaat pada dia. InsyaAllah ilmu yang kita peroleh tu akan kekal dan kita akan lebih diberkati lah, insya-Allah. Okey? Allah suka dengan orang yang suka membantu orang lain. Okey, kita beri manfaat pada orang juga. Okey? Allah bagi kita pandai, kita share kepandaian kita ni yang kita mengajar orang. Okey? Okey, yang seterusnya, sekiranya apa yang dicita-citakan masih tidak tercapai, walaupun manusia telah berusaha, berikhtiar dan berdoa, maka perlu diyakini bahawa ada hikmah di sebalik apa yang terjadi. Sekiranya sampai satu masa tu kita dah usaha bersungguh-sungguh dah. Okey? Kita doa pun dah doa dah, tapi kita belum capai apa yang kita nak tu. Okey? Jadi apa yang perlu kita buat? Kita kena percaya dan yakin, kita bersangka baik pada Allah. InsyaAllah jika Allah tak berkehendakkan apa yang kita nak tu berlaku, mungkin ada hikmah di sebaliknya. Sebab Allah lebih tahu apa yang terbaik kepada diri kita. Kadang-kadang apa yang kita suka tu tak semestinya baik pada kita, dan apa yang kita tak suka tu kadang-kadang tak semestinya tak baik pun pada kita. Allah lebih mengetahui. Kita serahkan segalanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Dan yang terakhir, perkara yang keenam, iaitu manusia hendaklah sentiasa bersangka baik kepada Allah dalam perkara qada dan qadar. Okey, sebagai manusia kita sentiasa perlu bersangka baik kepada Allah dalam perkara qada dan qadar. Kita dah sentuh dah sebelum ni. Okey, contoh qada. Apa contoh qada? Perkara qada, contohnya berlaku kematian, memperoleh kekayaan. Itu contohnya berlaku kesusahan, berlakunya jodoh pertemuan. Itu adalah contoh bagi perkara qada. Okey, kemudian contoh bagi perkara qadar pula. Okey, Ustazah terangkan ya contoh dia. Pesakit meninggal dunia kerana demam denggi berdarah. Ada sebab yang menyebabkan dia meninggal dunia, dia mati. Okey? Satu lagi saya bagi contoh, pasangan yang bertemu jodoh pada usia muda. Itu adalah qadar, contoh qadar. Okey, dia bertemu jodoh pada usia yang muda. Okey, itu rezeki dia lah. Allah tahu dia mampu, jadi dia boleh kahwin pada umur muda. Okey. Boleh jelas? Faham ya? Okey, kita teruskan dengan poin yang seterusnya. Okey, apa yang perlu kamu titik beratkan? Apa yang perlu kamu faham lagi tentang tajuk yang kita belajar pada hari ini? Yang pertama, ada 2 poin. Yang pertama, usaha dan ikhtiar tanpa berdoa tidak dianggap tawakal, tetapi merupakan kesombongan. Maksudnya apa? Kita usaha dah, kita dah ikhtiar dah, kita belajar sungguh-sungguh dah ni, tapi kita tak berdoa. Kita tak mohon pada Allah untuk kabulkan permintaan kita tu. Itu dianggap kesombongan. Kita dianggap macam sombong lah. Kita dah usaha tapi kita tak merayu, kita tak mohon pada Allah untuk dapat apa yang kita nak tu. Okey? Jadi kita kena jauhi sifat ini. Okey, yang seterusnya, manakala berdoa tanpa usaha dan ikhtiar juga tidak dianggap tawakal, tetapi merupakan kemalasan. Ada satu lagi golongan ni, dia berdoa sungguh-sungguh tapi dia tak usaha pun. Dia tak rajin belajar pun, dia tak rajin bertanya pun bila tahu. Jadi
ini tak dianggap tawakal. Dia tak anggap berserah diri kepada Allah setelah usaha. Maksudnya dia hanya berdoa tanpa usaha. Jadi ini dianggap kemalasan. Kita malas lah sebab kita tak berusaha, kita nak Allah kabulkan kita hanya berdoa je. Ini pun Allah tak suka dengan golongan begini. Kita perlulah jauhi dua sifat ini. Kita perlu seiring. Okey, usaha dan ikhtiar, kemudian kita berdoa, kita serahkan segalanya pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan apa yang terbaik untuk diri kita. Okey, jelas ya anak-anak? Okey, apa yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian kita? Okey, untuk tajuk yang kita belajar pada hari ini, hendaklah kita melazimi dengan membaca istirja. Apa kalimah istirja? Okey, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila ditimpa musibah ataupun kesusahan, tak semestinya bila kita dengar berita kematian seseorang kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekiranya kita menghadapi kesusahan, kesulitan dalam hidup, kita boleh juga melazimi, kita biasakan untuk menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kepada Allah kita dikembalikan. Okay, kita serahkan urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah ni dia lebih tahu apa yang terbaik pada hamba-Nya. Okey. Alhamdulillah selesai sudah tajuk yang kita dah sentuh pada hari ini, iaitu maksud beriman kepada qada dan qadar. Okey, sekarang Ustazah nak teruskan kepada soalan yang Ustazah ada sediakan pada 2 minggu yang lepas, okay, iaitu yang berkaitan dengan apa yang telah kita belajar pada 2 minggu lepas. Okey, jadi Ustazah nak bincang lah bersama-sama. Ustazah nak bincang, okey? Jadi kamu boleh berikan tumpuan. Bagi yang dah siap, yang dah hantar, tahniah Ustazah ucapkan. Okey? Kepada yang belum lagi buat, okey, bolehlah buat. Sebab apa? Aktiviti yang guru beri pada kamu setelah kamu belajar, okey, ini sebenarnya untuk mengukuhkan lagi kefahaman kamu tentang apa yang telah kamu belajar. Jadi kamu perlu buat. Okey? Okey, cuba tengok soalan bahagian pertama. Tandakan right pada jawapan yang betul. Okey, tandakan right pada jawapan yang betul. Soalan 1, apakah erti qada? Apakah erti qada? Alif, ketentuan. Ba, pelaksanaan. Jim, kepastian. Dal, ketetapan. Yang mana satu jawapan yang paling tepat? Apa yang dimaksudkan dengan qada? Jawapannya ba, pelaksanaan. Okey, soalan nombor 2. Erti qadar ialah alif, hukum. Ba, resam. Jim, ketentuan. Dal, menentukan. Mana satu? Erti qadar. Jawapan dia adalah jim, ketentuan. Okey. Untuk soalan nombor 3. Okey, untuk soalan nombor 3. Berikut adalah contoh qada kecuali. Berikut adalah contoh qada kecuali alif, berlaku kematian. Ba, berlaku kesusahan. Jim, memperoleh emas. Dal, memperoleh kekayaan. Yang mana satu adalah bukan contoh qada. Kecuali. Kena pastikan tengok soalan betul-betul dia nak apa. Kecuali. Jawapannya adalah jim, memperoleh emas. Okey. Jawapan nombor 3 jim, memperoleh emas. Yang keempat, soalan yang keempat. Disebabkan seseorang itu malas bekerja, kini beliau hidup dalam apa? Tempat kosong. Alif, kesusahan. Ba, kesenangan. Jim, kemalasan. Dal, kekayaan. Mana satu jawapan yang paling tepat? Jawapan dia adalah alif. Okey, berada dalam hidup dalam kesusahan lah. Sebab apa? Sebab dia malas. Sebab dia malas bekerja. Jadi adalah untuk dia hidup susah. Sebab dia malas bekerja. Kalau dia rajin, insya-Allah dia akan hidup senang. Okey, dia akan kaya insya-Allah. Okey, kemudian soalan 5. Okey, contoh qadar ialah alif, menerima rasuah. Ba, tidak bersifat sabar. Jim, tidak bersyukur. Dal, pasangan yang bertemu jodoh pada usia muda. Mana satu jawapan dia? Mana contoh qadar? Jawapan dia adalah dal, pasangan yang bertemu jodoh pada usia muda. Okey, alif, ba, jim tu bukan contoh qadar. Okey, jelas ya? Okey, yang seterusnya untuk soalan ba, lengkapkan dalil di bawah ini dengan jawapan yang betul. Okey, yang ini ada dalam buku teks kamu. Okey, ada dalam buku teks kamu. Sekiranya belum ada buku teks, okey, boleh tunggu esok lah, insya-Allah kan kamu dapat. Tak pun,
kamu boleh buka e-book tu. Okey, boleh tengok muka surat 4. Ada di muka surat 4 jawapan dia. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Qamar ayat 49. Okey, yang dekat atas tu ayat dia. Jadi kamu isi. Mana kalimah yang tak ada? Okey, Ustazah bacakan firman dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Jadi mana yang tak ada? Inna kulla kulla. Tulis kulla dekat tempat kosong yang pertama tu. Kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Okey? Untuk tempat kosong yang kedua tu jawapan dia khalaqnahu. Okey, boleh tengok di muka surat 4 dalam buku teks. Ada jawapan dia. Okey, yang kedua tulis maksud dalil di atas dengan lengkap. Okey? Ini maksud dia. Maksud dia ada di muka surat 4 juga. Maksudnya apa? Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Maksud kepada firman Allah SWT daripada surah Al-Qamar ayat 49. Kamu boleh tulis di ruangan yang disediakan itu maksud kepada ayat di atas. Okey? Jelas ya anak-anak? Okey. Ustazah rasa itu saja yang sempat Ustazah share dengan kamu. Okey, Ustazah terangkan kepada kamu. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberi kefahaman dan penjelasan kepada kamu lah tentang apa yang telah kita belajar pada semalam. Okey, itu saja daripada Ustazah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.